forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Omar Adam terhadap Sanusi. Lapangan terbang Kulim tak lulus sebab kepentingan peribadi Anwar. Perdana Menteri Anwar Ibrahim harus mengetepikan kepentingan peribadinya dan mengecepatkan kelulusan pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim KXP, kata Muhammad Sanusi. Dan juga kita melihat Datuk Omar Adam merespon kepada Syahrin Samad Cadang, bubar Menteri Ekonomi yang diterajui oleh Rafizi. Okey, mari kita dengar respon Datuk Omar Adam. Dia akan tidak komen macam biasa. Menteri Besar Kedah, Ya. Datuk Sanusi, dia meminta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini soalan daripada viewers kita. Ya. Dia meminta Datuk Seri Anwar Ibrahim mengetepikan kepentingan peribadinya dan mempercepatkan kelulusan pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim KXP. Jangan bimbang. Kalau misalnya di negeri Kedah kita ada menteri besar yang baru, yang cakap pun beradab, saya yakin yang amat berhormat Perdana Menteri pun kalau orang datang jumpa dia dengan penuh adab, tak kurang ajar macam Sanusi, kan? Saya ambil contohlah di Kelantan, kita tengok bila Ustaz Mat Yaakob menghadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mula-mula Datuk Seri Anwar bagi 1 bilion untuk menyelesaikan masalah air di Kelantan. Kemudian tambah lagi, baru ni dia pergi ke UMK, tambah lagi 500 juta ringgit. Jadi sebenarnya Perdana Menteri kita ni dia jenis seorang yang lembut hati dia, kan? Saya yakin kalau benda-benda tu baik untuk rakyat, bukan untuk kepentingan Sanusi, insya-Allah boleh dirunding. Tapi sebaiknya rakyat negeri Kedah ni janganlah bagi Sanusi menang. Kalau bagi Sanusi menang, rakyat Kedah juga yang rugi, kan? Sebab attitude dia, kan, perangai dia, cara pembawakan dia, sampai tuanku pun saya rasa kalau boleh minta kita tukar ni, kan? Okey. Tapi tu kenapa semasa PAS dalam Perikatan Nasional dia tak luluskan lapangan terbang ni? Kenapa zaman Anwar Ibrahim ni baru dia nak push? Tak, dulu memang dah pernah macam seolah-olah dah dipersetujui lah dulu. Yang dia bising ni sebab sekarang ni telah ditangguhkan. Itu je. Okey. Tadi Tok ada berkata berkenaan dengan Anwar Ibrahim memberikan dana 1 bilion dan 500 juta untuk membantu Kelantan. Tetapi ada penganalisis politik, dia berpendapat apa yang dijanjikan Anwar sebelum beliau menjawat jawatan Perdana Menteri, termasuk agenda pembaharuan dalam institusi, masih longgar. Dan manakala masa depan ekonomi masih tidak jelas. So, pandangan peribadi Tok. Itu siapa yang cakap tu? Penganalisis politik. Ya, siapa nama dia? Nama tak di... Engkau kena tengok juga penganalisis politik kebelakangan ni, kan? Kita pun tahu ada ramai penganalisis politik ni daripada belah Perikatan Nasional. Jadi kita kena tengok teliti betul-betul, mereka ni, kan? Bukan semuanya memberi pendapat itu secara bebas, kan? Kalau dia beri pendapat secara bebas, tak ada masalah. Kita boleh mendengar pendapat-pendapat tersebut. Tetapi penganalisis yang dimaksudkan tu kita kenal siapa. Jadi tak payah nak lawyer buruk lah, kan? Ada ahli politik di belakang dia, kan? Kita tahu siapa ahli politik di belakang dia. Kawan-kawan kita juga. Malah kita nak bercakap. Okey, tapi tu Tan Sri Syaril Elias Tok Uban juga, dia ada keluarkan kenyataan, dia cakap agar Perdana Menteri membubarkan Kementerian Ekonomi. Disuruh Perdana Menteri membubarkan Kementerian Ekonomi sebab dia nampak Rafizi ni tak berapa nak perform on their task. Kita kena tengok juga ini di dalam sekarang ni memang ada gerakan. Kita tak nafikan memang ada gerakan untuk menjatuhkan YB Rafizi Ramli lah. Minta maaf cakap lah, sudah pastilah kita dulu berperang lama dengan YB Rafizi ni, mesti ada yang dah terguris hati, mesti ada yang tak puas hati, kan?
Lebih-lebih lagi YB Rafizi ni dulu dia banyak mengeluarkan teori-teori, mengeluarkan formula-formula. Tetapi yalah, bila kita mewarisi sebuah kerajaan yang dah hampir ganap, sebuah kerajaan yang dulu zaman Datuk Seri Najib kita tinggalkan 686.8 bilion hutang negara, hari ini tinggal 1.5. Teori apa pun, formula apa pun, banyak dah tak boleh nak laksana dah sekarang ni. Jadi mungkin atas dasar itu kawan-kawan kita ni memberikan teguran kepada YB Rafizi. Tetapi sebenarnya ada juga yang mempunyai agenda tertentu. Mereka-mereka yang menguasai media-media tertentu hari ini memberikan tekanan kepada YB Rafizi dengan harapan dia juga boleh menggantikan YB Rafizi. Ada juga. Ada juga. Okey? Itu. Tapi sebenarnya Ya. Kementerian Hal Ehwal Ekonomi ni orang kata berfungsi tak? Sebab kementerian ni diperkenalkan daripada zaman Tun Mahathir. Adakah Datuk Seri Anwar Dia kita kena faham bila kita wujudkan Kementerian Ekonomi ni, ianya mengurangkan beban Menteri Kewangan. Dia ada faktor-faktor lain yang saya tak boleh cerita pada umum kenapa Kementerian Kewangan, walaupun Datuk Seri Anwar pada awalnya tidak mahu jawatan Menteri Kewangan itu. Sepatutnya bukan dia Menteri Kewangan tu, tetapi ada permintaan untuk meletakkan orang tu orang ni, maka akhirnya dia terpaksa mengambil jawatan Menteri Kewangan tersebut. Sebagai penyelesaian. So bila dia ambil jawatan Kementerian Kewangan, dia Perdana Menteri, sudah pasti kesibukan dia tu luar biasa sibuk. Jadi soal-soal ekonomi ni, soal kewangan ni, kalau semua diletak di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan, maka kita punya pentadbiran tidak akan smooth. Maka itu dikekalkan. Dikekalkan semula seperti mana zaman Tun Dr. Mahathir diwujudkan jawatan Menteri Ekonomi itu. Jadi sebahagian daripada tanggungjawab yang sebelum itu di bahu Menteri Kewangan diagihkan juga kepada Menteri Ekonomi, supaya tugas Menteri Kewangan tu tak seberat sebelum ni. Ini ada sebab-sebab tertentu. Kita kat bawah ni kita tak tahu apa masalah orang yang berada di atas, orang yang berada di pusat kuasa, maklumat-maklumat yang mereka ada, keterbatasan masa yang mereka ada. Takkan semua sekali nak diuruskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekarang pun saya tengok kesian jugalah. Dia berhempas pulas. Masa nak masuk pejabat pun tak berapa nak ada. Sentiasa bersama dengan rakyat. Hari ni pun dia dah turun ke sana, turun ke sini. Selepas ni dia dah mula nak berkempen untuk berhadapan dengan pilihan raya negeri. Bermula pada 24 hari bulan ni dia akan berada di Shah Alam untuk kempen ataupun pelancaran jentera pilihan raya untuk negeri Selangor bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid. So saya rasa itulah yang terbaik sebenarnya. Okay, Tok, tadi Datuk ada cakap tentang ada beberapa gerakan untuk memburukkan dan menjatuhkan Yang Berhormat Rafizi Ramli. Dan hari ini pun ada satu lagi surat tular yang palsu yang dikatakan daripada UMNO Selangor mendesak supaya YB Rafizi Ramli ni letak jawatan. Jadi kerja-kerja nak menjatuhkan, gerakan nak menjatuhkan Rafizi ni adakah daripada dalaman Kerajaan Perpaduan itu sendiri ataupun dari luar? Dia senang macam ni lah. Bila kita berada di tampuk pemerintahan ataupun di tampuk kuasa, sudah pasti akan ada perebutan kuasa. Kadang-kadang yang berebut ni sesama parti kita. Kadang-kadang yang berebut ni dari kalangan sesama dalam komponen Kerajaan Perpaduan. Tetapi ada juga batu-batu api yang memasang proksi-proksi mereka daripada parti kita yang turut membantu untuk membenamkan menteri-menteri yang hari ini berada di dalam Kerajaan Perpaduan. Yang ni yang bahaya. Dalam kita punya circle ni pun ada musang berbulu ayam. Okey.
Tok, masih lagi berkenaan dengan YB Rafizi Ya. Okey. YB Rafizi dia ada minta pembangkang kemuka cadangan penambahbaikan kepada kerajaan. Dan Ketua Pemuda Perikatan Nasional beri 2 cadangan. Yang pertama, dia minta gugurkan Timbalan Perdana Menteri iaitu Zahid Hamidi. Siapa tu? Ahmad Fadli, Ketua Pemuda Perikatan Nasional. Ha. Dan yang kedua, dia minta lantik Menteri Kewangan lain. Jadi Dia siapa? Dia siapa? Dia sedar tak dia tak perintah? Dia sedar tak dia tak perintah? Kalau zaman dia dalam kerajaan, dia nak bagi cadangan apa tu, suka hati dia lah. Dia nak bagi cadangan apa pun. Bila Muhyiddin merintah tu, tak ada pula dia bagi cadangan yang pelik-pelik macam ni. Betul tak? Zaman Ismail Sabri memerintah, tak ada pula dia keluar cadangan-cadangan yang macam ni. Kan? Sekarang ni dia dah tak merintah. Siapa yang kita nak lantik menjadi Menteri Kewangan ke, siapa kita nak lantik menjadi Timbalan Perdana Menteri ke, suka hati kita lah. Kenapa dia sibuk? Jaga parti dia. Parti dia hari ni dah berpecah belah. Sampaikan Muhyiddin terpaksa bagi parti dia 126 kursi daripada 245 kursi. Muhyiddin punya parti pun dapat 83 kursi saja. Kenapa? Apa rahsia di sebaliknya? Lebih baik dia buat satu majlis ceramah mengupas macam mana kami PAS boleh mendapat 126 kursi. Presiden bersatu yang merupakan pengurusi Perikatan Nasional hanya mendapat 83 kursi. Dia buat satu tajuk, kita boleh kupas. Nak buat perdebatan pun boleh. Okey. mungkin PAS mendapat banyak kerusi sebabkan mungkin pilihan raya kali ini Perikatan Nasional akan menggunakan akaun PAS disebabkan Bersatu punya akaun telah dibekukan. Mungkinlah. Okey. Semenjak bila ahli politik ni simpan duit di dalam akaun yang kena frozen ini ataupun kena beku ni, celah gigi Bersatu je. Kan? Duit-duit Bersatu ni simpan dalam kontena, simpan dalam rumah, kan? Tak adalah sampai simpan semua dalam akaun parti. Dia orang dah belajar melalui pengalaman. Macam mana UMNO punya akaun dibekukan dulu, kan? Takkan orang nak simpan duit dalam akaun. Yang duit yang simpan dalam akaun ni ialah duit yang orang beri sumbangan secara rasmi atas nama parti. Cek tu kalau dah nama Parti Pribumi, terpaksalah bank in dalam akaun parti. Kalau bagi cash, kau rasa dia nak bank in duit dalam akaun parti? Dia nak bank in duit lebih RM50,000, dia kena beritahu daripada mana sumber ni. Betul tak? Betul. Habis kalau orang bagi jana wibawa, bagi berbilion, nak bank in macam mana? Itu yang tanam kat dinding, tanam bawah tanah, kan? Dekat atas loteng. Tapi kebanyakan dia orang ni dah tak boleh dah. Dinding dah tak cukup. Boleh cari. Bawah tanah pun dah tak cukup. Terpaksa pakai kontena. Itu sebab saya beritahu. Pergilah cari kontena dekat yang dia baik tu. Saya bukan cakap tak ada isi. Esok saya pergi. Okey. Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Sanusi ni tak payahlah kita perang dengan perangai dia ni. Tak perlulah Datuk Seri Anwar Ibrahim nak ambil peduli dia, lantak pergi kat dia lah. Kita harap pihak nanti rakyat Kedah menyokong kerajaan perpaduan dan pihak Anwar Ibrahim supaya senang. Bila kerajaan Kedah sama dengan alat uji sama dengan kerajaan pusat ni, senanglah untuk kerajaan pusat nak bagi bantuan. Dan berkenaan Shahrin Samad pula, dia sekarang menyerang Rafizi, tak tahulah sebab apa. Mungkin ada kepentingan dia menyerang Rafizi ni, atau dulu dia sakit hati kat Rafizi ni, sebab tu dia serang Rafizi. So kita tahu Rafizi buat banyak benda yang dia buat. Inisiatif yang IKR tu dengan untuk membantu rakyat-rakyat dengan vending machine dia, dengan sampai ada tanah dia. So kita harus menyokong kerajaan perpaduan dan pihak Anwar Ibrahim untuk PRN nanti. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan like.